wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nazrul daripada Kepulan Apple. Hari ini saya akan buat pengenalan apakah itu bahasa rojak. Perkara 152 Perlembagaan Malaysia menentukan bahasa kebangsaan negara kita ialah bahasa Melayu. Adakah bahasa kebangsaan kita semakin dipinggirkan mengikut arus kemoderan? Dari sudut sejarah, bahasa rojak dikenal ataupun dikesan seawal Kesultanan Melayu Melaka apabila perdagangan antarabangsa ditubuhkan oleh para meswara pada tahun 1402 di Melaka. Perlembagaan ini berjaya menarik pedagang yang secara keseluruhannya bertutur lebih daripada 80 bahasa. Dikurang peristiwa ini, maka proses awal bahasa rojak dikatakan berlaku di Malaysia. Di Malaysia, penggunaan bahasa campuran atau bahasa rojak merupakan satu fenomena penulisan atau percakapan yang didefinisikan oleh campur aduknya pelbagai bahasa dalam satu pertuturan. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Yung Leo, saya dari Kumpulan Apple. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, masuk bahasa rojak ialah bahasa yang bercampur aduk kata-kata yang digunakan oleh penuturnya. Misalnya, seketika menggunakan kata-kata dalam bahasa Melayu, seketika lagi menggunakan kata-kata dalam bahasa Inggeris. Situasi ini berlaku dalam konteks lisan bersama ada rasmi atau tidak rasmi dan bukannya dalam penulisan khususnya penulisan ilmiah. Antara contoh lain bahasa rojak yang dikenal di Malaysia termasuk Minglish, campuran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari di Malaysia. Contohnya termasuk frasa seperti boleh lah, can lah, macam mana, how dan sebagainya. Seterusnya ialah Singlish, campuran bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan dialek-alek Cina yang umum di Singapura macam Singlish. Sering sekali memperlihatkan traktor dan mengucapan yang berbeza dari bahasa Inggeris standard. Contoh, don't so kancong lah, take it easy. Dan yang terakhirnya ialah bahasa rojak multi-etnik. Ia merupakan campuran bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan dialek-alek Cina, India atau dan lain-lain yang sering didengar di kawasan-kawasan multi-etnik di Malaysia. Contohnya, apa khabar bro? Sudah makan belum? Bahasa Melayu untuk how are you? Have you eaten? Menggabungkan kata-kata Melayu, apa khabar dan sudah makan. Kesimpulannya, terdapat banyak variasi bahasa rojak di Malaysia bergantung pada konten, lokasi geografi dan latar belakang etnik masyarakatnya. Penggunaan bahasa rojak secara berleluasa dapat mengurangkan penghargaan kepada bahasa sendiri-sendiri, terutamanya dalam pilihan kata dan ungkapan. Kesan paling besar ialah kemerosokan. Nilai bahasa Melayu akan jadi tinggi, iaitu bahasa untuk ilmu pemikiran, pentadbiran, undang-undang dan yang lain. Kelak yang lebih menonjol ialah bahasa Melayu basahan dan bahasa pasar. Bahasa Jawabangsa merupakan peribahasa Melayu untuk menanam pegangan dan jati diri dalam kalangan masyarakat Malaysia. Selamat sejahtera, nama saya Divya Ana Perempuan Sivan. Saya akan menjelaskan latar belakang isu bahasa rojak. Rojak dalam konteks ini merujuk kepada isu bahasa di Malaysia yang melibatkan kepelbagaian landscape linguistik negara. Malaysia ialah sebuah negara berbilang budaya dan etnik dengan 3 kumpulan utama iaitu Melayu, Cina dan juga India. Setiap kumpulan mempunyai bahasa dan dialek masing-masing serta bahasa rasmi iaitu bahasa Melayu yang dikenali sebagai bahasa Malaysia. Isu bahasa rojak ini mula menimbul daripada dinamik linguistik yang kompleks dan cabaran mengimbangi kepelbagaian bahasa dan juga dalam sebuah negara yang bersatu. Dari segi sejarah, penjajah British memperkenalkan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar pendidikan, pentadbiran dan juga perdagangan di tanah Melayu. Selepas mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, Kerajaan Malaysia mengiktiraf keperluan untuk bahasa penyatuan dan memilih bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi ataupun bahasa kebangsaan di Malaysia. Keputusan ini bertujuan untuk menggalakkan perpaduan nasional dan juga memupuk identiti bersama di kalangan kumpulan etnik yang pelbagai di Malaysia. Namun begitu, pelaksanaan dasar bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu telah menghadapi pelbagai cabaran. Antaranya ialah masyarakat Cina dan India khususnya telah menentang penggunaan bahasa Malaysia dalam kehidupan seharian, pendidikan dan media mereka. Mereka lebih suka menggunakan bahasa ibunda mereka seperti Mandarin, Cantonese, Tamil dan lain-lain dan juga bahasa Inggeris, dan mereka mempercayai menawarkan peluang yang lebih baik untuk sosial dan juga pertumbuhan ekonomi. Hai, nama saya Prakash. Saya nak berbincang tentang latar belakang bahasa rojak.
Penentangan ini telah membawa kepada isu bahasa rojak di mana penggunaan pelbagai bahasa dalam pelbagai aspek kehidupan berterusan. Istilah rojak digunakan untuk menggambarkan campuran bahasa ini kerana ia adalah hidangan Malaysia yang menggabungkan pelbagai bahan untuk mencipta rasa yang unik. Dalam kes isu bahasa, campuran mewakili pelbagai bahasa yang digunakan oleh rakyat Malaysia. Isu bahasa rojak telah mencetuskan pendarahan mengenai dasar bahasa, pendidikan dan identiti negara. Ada yang berpendapat bahawa kerajaan harus mengalahkan dasar bahasa yang lebih eksklusif. Yang lain percaya bahawa tumpuan lebih kukuh terhadap bahasa Malaysia adalah perlu untuk mengukur perpaduan nasional dan mewujud identiti bersama. Kesimpulannya, isu bahasa rojak di Malaysia merupakan perkara yang kompleks dan sensitif yang berpunca dari landscape akustik negara yang pelbagai dan campuran mengimbangi keperluan kumpulan etnik yang berbeza. Hello Miss, nama saya Yuwin. Hari ini saya ingin berkongsi tentang fakta penggunaan bahasa rojak. Faktor yang nombor 1 ialah keluarga. Ibu bapa kurang memberi perhatian terhadap bahasa yang digunakan oleh anak-anak mereka. Contohnya, ibu bapa seringkali menggunakan bahasa rojak semasa berbual dengan anak-anak mereka. Ini akan menyebabkan anak-anak mereka untuk meniru dan mengikut bahasa tersebut. Yang kedua ialah media sosial. Penggunaan media sosial sangat berleluasa dalam kalangan masyarakat Malaysia. Pengaruh dari media sosial senang untuk merebak dalam kalangan masyarakat. Contohnya, penggunaan bahasa rojak yang seringkali diguna oleh orang-orang yang digelar sebagai influencer yang akan menyebabkan kita sebagai pengguna terjebak dengan penggunaan bahasa-bahasa tersebut. Yang ketiga ialah sikap penutur. Sikap penutur maksudnya penutur kurang yakin terhadap bahasa Melayu. Kebanyakan masyarakat Malaysia menganggap bahawa tiada faedah jika mempelajari dan memahami bahasa Melayu. Hal ini akan menyebabkan mereka menggunakan bahasa rojak lebih berleluasa yang dianggap moden ketika bertutur. Hai, nama saya Sasmita. Sejak zaman kolonial, Malaysia telah menjadi tempat pertemuan dan pertukaran budaya antara pelbagai etnik seperti kaum Melayu, Cina, India dan juga etnik migran yang lain. Akibat bahasa Melayu sebagai bahasa nasional telah menerima banyak kata serapan dari bahasa-bahasa lain seperti roti dari bahasa Tamil. Ini menciptakan keadaan di mana orang Malaysia secara alami menggunakan kata-kata dari pelbagai bahasa dalam percakapan sehari-hari yang dikenali sebagai bahasa rojak. Kepelbagaian etnik yang unik di Malaysia juga memainkan peranan penting dalam penggunaan bahasa rojak. Contohnya, dalam komuniti Cina terdapat kaum campuran seperti Hokkien, Cantonese dan juga Hakka bersama-sama dengan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Ini menyebabkan terjadinya percampuran bahasa dalam percakapan sehari-hari, di mana seseorang boleh menggunakan frasa dalam bahagian diikuti dengan kata-kata Melayu atau Inggeris untuk menyampaikan maksud dengan lebih pas. Selain itu, fenomena globalisasi juga mempengaruhi penggunaan bahasa rojak di Malaysia. Dengan kemajuan teknologi dan kemudahan akses kepada media sosial, generasi muda semakin terdedah kepada budaya luar. Hal ini menyebabkan penyerapan kata-kata dan frasa dari bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa lain yang popular di kalangan anak muda ke dalam bahasa rojak Malaysia. Contoh termasuk penggunaan frasa seperti "hok" sendiri dari bahasa Melayu yang merujuk kepada kegembiraan seseorang sendiri. Menerangkan bahasa rojak dalam Malaysia, kesan-kesan yang akan dihadapi berdasarkan isu tersebut. Kemerosotan persefahaman bahasa. Apabila terdapat isu-isu seperti perpecahan etnik atau konflik politik, persefahaman antara masyarakat dari latar belakang bahasa yang berbeza mungkin terjejas. Ini boleh menyebabkan penurunan komunikasi efektif antara individu dan masyarakat serta menimbulkan ketidakfahaman dan kesalahfahaman. Hai, nama saya Lee Yong Yao. Peningkatan perasaan ketidakselesaan, isu-isu yang menimbulkan ketidakselesaan atau diskriminasi terhadap sesetengah kumpulan etnik atau agama dalam masyarakat boleh mengakibatkan penggunaan bahasa rojak menjadi lebih berhati-hati. Individu mungkin merasakan perlu untuk memilih perkataan dengan lebih berhati-hati untuk mengelakkan penyebabkan kesalahfahaman atau konflik. Walaupun bahasa rojak mungkin mencerminkan campuran budaya yang kaya dalam masyarakat Malaysia, penggunaan bahasa rojak yang luas juga boleh mengukuhkan identiti budaya negara. Ini boleh membawa kesan positif dalam memperkukuhkan rasa kesatuan dan perpaduan di kalangan masyarakat berbagai kaum.
Hai, nama saya adalah Beta. Untuk mengatasi isu bahasa rojak di Malaysia, langkah-langkah yang dapat diambil antaranya adalah meningkatkan pendidikan bahasa. Perkara ini dapat memperkuat kurikulum pendidikan untuk memastikan semua siswa memahami dan menguasai bahasa Malaysia dengan baik. Selain daripada itu, promosi bahasa standard juga mendorong penggunaan bahasa Malaysia standard dalam media massa, institusi pendidikan dan sektor awam. Ini untuk memperkuatkan penggunaan bahasa yang konsisten. Hai, nama saya Fu Hui Teng. Dari sini saya akan membentangkan isu-isu untuk mengatasi bahasa rojak di Malaysia. Untuk menangani isu bahasa rojak adalah meningkatkan kesedaran budaya ini. Ini melibatkan pelaksanaan program kesedaran budaya yang bertujuan untuk memahami kepentingan memelihara dan mengukuhkan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan. Selain itu, penegakan undang-undang juga memainkan peranan penting dalam menangani isu-isu ini. Ini termasuk pelaksanaan undang-undang yang memperkuat penggunaan bahasa Malaysia dalam bidang seperti perniagaan, periklanan dan sektor kerajaan. Terima kasih. Hi bro, how are you? Hey, I'm good bro. How are you? Oh, I saw you pergi Singapore hari tu. Tengok dekat Instagram. Instagram lah. Yeah, I got posted in Instagram lah. But it was a few days ago lah. Beberapa hari lepas lah. Sekarang baru you tanya. Saya baru tengok You been lah busy semalam. ah? Yeah bro, very Huh? busy lah. Very busy with the work, assignment and everything, so busy bro. Busy yeah. So, how's your wife and everything? Everything Email good wife bro. macam mana? Semua okay. Semua sehat. Bini pun sudah okay. Anak pun Bini sudah okay lah. Hari tu tak ada sihat sikit lah. Sekarang sudah okay ni lah. Dia punya How's anak macam your mana? Sekarang sudah harus sekolah tau. Luar jam oh. Yeah lah bro, very jam one. Very thorough jam one. I also don't know how to Yeah, drive the car lah bro today. Yeah. Today what time you reach your workplace? Oh, sorry ni lambat lah bro. So lambat ready. I think I reach around 8.30, 9 macam tu. Yo, sama lah. I reach also around 8.30 macam tu. Usually I will reach around 7 before 7:30 lah. Hari ni ya, jam gila-gila loh. Macam 8.30 macam tu. Saya hampir lewat sampai kerja. Singapore? Singapore best. Itu like compare to Malaysia lah. Dulu saya sangat benci Singapore lah. Sekarang change my mind already. Sebab dia punya sangat banyak tempat quite attractive lah macam water show semua tu. Malaysia mana ada water show as far as I know lah. Yeah. Tapi itu Singapore gaji tinggi ya, very rich oh. Macam biasa saja. Kalau you betul-betul duduk situ macam tu saja. Okay. Nanti give me a call lah. Papa, just give me a call. Okay, yeah. Okay, can. See you bro. Okay bro. Okay.